Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Good morning semua. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah, amin. Alhamdulillah, Allah bagi lagi nafas untuk bersyukur dengan Allah bagi teruskan lagi nafas untuk kita nak continue kita punya kehidupan kita. Alhamdulillah, semoga perjalanan kita hari ini dipermudahkan dan semoga hari ini Allah bagi kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak continue kita punya kehidupan kita. Alhamdulillah juga dengan apa yang saya dapat sekarang ni, syukur Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi. Dan siapa yang baru kenal saya, belum kenal lagi saya adalah founder kepada Noris. Saya dah buat bisnes ni dah 5 tahun. Saya buat bisnes bakery. Saya buat ni dah dah 10 bulan. 10 bulan nak masuk 11 bulan saya online kan saya punya bisnes secara online dengan cara yang betul. Alhamdulillah di-guide oleh mentor yang betul. Dan setelah 11 bulan, 10 bulan lebih lah, 10 bulan saya online kan saya punya bisnes. Alhamdulillah saya nampak apa yang saya patut buat untuk saya punya bisnes supaya lebih grow, lebih orang nampak macam mana yang patut saya buat. Dan Alhamdulillah saya nampak peningkatan dia tu daripada hasil saya pergi menuntut ilmu, daripada hasil saya pergi mencari ilmu yang sebenar. Macam mana kita nak online kan kita punya bisnes dengan cara yang betul. Okay. So, say hi dulu. Clear ke tak saya punya like? Komen dulu kat komen tu, clear ke tak? Hai dulu, semoga you all pun dalam keadaan baik, supaya kata dalam keadaan sihat, untuk kita nak tambahkan ekonomi kita untuk nak lebih stabil lagi. So untuk pagi ni saya nak topik yang kata ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Kalau you all nak share pun tak ada masalah. You all just type kat komen tu apa sahaja you all nak share. You all nak share mengenai pengalaman you all ke, you all nak share mengenai permulaan nak buat bisnes ni macam mana. So untuk pagi ni saya nak share macam mana kita nak buat bisnes, permulaan nak buat bisnes. Apa patut produk yang patut kita jual untuk permulaan. Macam mana kita nak melangkah dalam bidang bisnes ni untuk permulaan supaya tidak tersalah langkah. Kalau tersalah langkah menyebabkan kita punya modal habis melebur, kita punya proses nak grow pun lambat. Banyak benda tahu tak? Banyak benda kita akan ketinggalan. Hai Nori, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning. Clear sebabnya saya duduk dalam kawasan hutan ni. So saya nak, kalau tak clear tu you all type kat komen tu tak clear deh. Sebabnya keadaan saya duduk ni sekarang ni kawasan berbukit. So dia agak line tu agak mencabar lah. Agak mencabar sikit. Okay. Untuk pagi ni saya nak macam mana kita nak buat untuk permulaan kita punya bisnes. Apa yang patut kita buat? Produk apa yang patut kita jual? Sebabnya biasa orang buat tu kenapa orang buat produk tu, lepas tu tukar kepada produk yang lain pula. Lepas tu 2-3 bulan tukar pula kepada produk yang lain. So you all yang mana yang baru nak berjinak nak masuk dunia bisnes ni, you all kena tahu apa yang patut aku buat untuk permulaan nak start bisnes ni. Apa produk yang patut aku hasilkan untuk aku nak jana pendapatan, untuk aku nak aku punya bisnes aku ni lebih berkembang.
Kalau you all tersilap langkah, lambatlah you all punya proses. You all nak tambahkan income, you nak tambahkan customer, nak naikkan you all punya business tu supaya orang kenal. Salam Noris. Hai Cik D Zamri. Hai. Hai. Waalaikumsalam. So kata untuk permulaan nak buat bisnes ni, salah tak lagi. Untuk nak buat bisnes ni, you all kena tahu. Untuk permulaan, yang pertama adalah kita kena tahu minat kita. Minat kita, apa yang kita minat dalam buat bisnes ni, minat ke dia. Contohnya minat bakery. Okey, kita buat benda tu daripada kita minat benda tu, daripada permulaan, aku minat. Okey, buat. Dan bila buat tu, you all buat, insya-Allah benda tu ada orang akan tanya you all, tahu tak? Ada orang yang akan tanya you all. Macam saya, kes saya lain. Sebab saya daripada kata saya ni bidang bakery ni, saya tak minat langsung, tahu tak? Tak minat langsung. Tak minat, permulaan tu tak minat. Tapi bila saya nampak, bila daripada hari ke hari saya nampak bidang bakery ni boleh mendatangkan income, mendatangkan hasil. Sebab orang sentiasa makan. Bila sentiasa makan, benda tu jadi automatik jadi minat saya, tahu tak? Jadi minat. Daripada yang tak minat jadi minat. Sebab itulah saya, bila saya kata daripada tak minat terus jadi minat. Bila kita minat tu, kita lagu-lagu mana pun kita nak buat juga. Lagu mana pun aku nak buat juga. Sebab itulah daripada saya bermulanya saya dalam bidang bakery ni, daripada bermulanya saya start buat bisnes ni, orang kata saya ni daripada daripada zero, tahu tak? Daripada zero, tak tahu apa-apa ni, tahu tak? Rahsia nak buat kek lembut, tak tahu. Tak tahu apa-apa. Tak tahu. Sebab itulah saya tak pelik kalau you all tak tahu juga. Sebab dulu pun saya tak tahu juga. Saya bermula daripada bawah. Saya bukan daripada bidang pastry. Saya bukan daripada bidang kulineri. Bukan. Saya bukan apa-apa. Saya daripada saya keluar sambung belajar pun dalam bidang yang lain. Tapi bila saya nampak bidang bakery ni, terutamanya bidang bakery ni boleh membuahkan hasil. Sebab itulah saya daripada permulaan saya start bisnes yang 5 tahun sebelum ni sampailah sekarang, inilah yang saya buat. Saya tak berubah apa-apa. Tak berubah. Yang berubah adalah packaging, yang berubah adalah logo, yang berubah adalah stiker. Itu je. Daripada dulu sampai sekarang tak ada lah kata aku nak buat kek. Lepas tu tukarlah pula buat puding. Tukarlah pula buat talam. Tukarlah pula buat roti. Bukan. Saya bukan. Daripada saya bermulanya saya buat bisnes bakery ni, sampailah sekarang, inilah yang saya buat. Inilah yang saya buat dan saya tak ada. Bermulanya daripada kek coklat moist, berkembang kek lain. Tapi bidang yang sama, saya tak ada tukar kek. Orang nak makaroni goreng. Buatlah makaroni goreng. Bukan, itu bukan saya. Memang kalau saya dah daripada dulu saya buat kek ni, sampailah sekarang, itulah saya buat. Saya tak tukar, tahu tak? Saya tak tukar dan tak akan tukar. InsyaAllah tak akan tukar sampai bila-bila. Sebab benda ni, bila kita dah fokus satu apa yang kita nak buat, insya-Allah benda tu akan berkembang. Tapi macam mana nak berkembang benda tu daripada kita minat benda tu yang minat, tahu tak? Walaupun dia letih, walaupun dia jadi apa-apa pun, kita akan nak juga buat. Lagu mana nak juga, aku tak akan berhenti sekerat jalan. Sebab kita dah minat benda tu. Bila kita dah minat, orang kata apa sahaja, I don't care. Tahu tak? Sebab kita minat.
Sebab kita minat. Melainkan kalau kita tak minat dan dipaksa. Bila kita dipaksa, memang kata kita sentiasa dipengaruhi. Kita sentiasa dipengaruhi oleh orang yang nak jatuhkan kita. Senang orang kata, bidan ni tak nampak lagi jauh. Tak payah hang tukar bidan lain lah. Tukar bidan lain. Tapi bukan saya. Walaupun orang kata saya macam-macam, orang kata bidan ni tak boleh nak pergi jauh. Bidan ni hanya bidan kapur je. Bukan nak pergi ke international tak boleh. Sebab banyak prosedur dia. Sebab dia melibatkan makan ni. Sebab melibatkan makan ni banyak prosedur tau tak. Banyak prosedur. You all kena tahu benda tu. Prosedur untuk kita. Sebab, contoh saya saya ni kita nak grow. So kita nak grow ni kita kena ada cok halal, sijil halal. Kita kena ada SSM, itu yang wajib kena ada. SSM, kena ada kata akaun syarikat, kena ada sijil kata daripada Jabatan Kesihatan. Itu yang memang wajib kena ada. Sebab itulah kalau makanan dia berbeza dengan produk yang lain. Memang dia detail sebab dia melibatkan makanan. So bila melibatkan makanan ni banyak benda yang kita kena kaji benda tu. Dan bila kita nak kaji benda tu, you all kena wajib, kena pergi cari, kena tengok, kena explore benda tu. Kalau just saja-saja you all nak suka-suka, it's okay. Tapi kalau you all nak buat benda tu, nak lebih maju lagi, nak lebih lagi tahu tak? Daripada yang 10 biji, saya permulaan 10 biji je. Saya bermula 10 biji. Tapi sampai bila aku nak 10 biji? Sampai bila aku nak 10 biji? Aku nak juga 100 biji sehari. Aku nak juga 500 biji sehari. Aku nak juga 1000 biji sehari. Tapi kita nak dapat benda tu, memerlukan proses dia. Memerlukan masa tahu tak? Kena masa. Dan masa tu, orang kata perjalanan nak ambil. Orang kata nak ambil masa tu. Orang kata memang banyak benda tahu tak kita kena harungi. Banyak benda. Kena produk kita ni kena masuk mak-mak, kena buat kajian, apa semua. Itu yang prosedur yang kita dah nak upgrade lah. Up kita punya kita punya produk. Kalau setakat nak buat suka-suka kat rumah, nak buat bisnes suka-suka, it's okay. Tapi bagi saya, sampai bila aku nak buat kat rumah? Sampai bila aku nak ditakut yang lama? Sampai bila orang nak tengok aku ni nyolah pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, kerah tenaga buat benda ni. Sedangkan saya ni, saya buat benda ni sebab saya minat. Sebab saya minat dah jadikan orang kata hobi saya. Hobi saya. Walaupun rasa penat ke, walaupun orang tanya saya, bila masa Noris ni rehat? Bila masa Noris rehat? Noris rehat. Bila masa? Saya rehat, bagi saya, orang kata sebab saya enjoy saya punya bidang yang apa yang saya buat sekarang. Saya enjoy. Sebab saya dah tahu dah macam mana cara yang nak buat untuk saya nak lebih lagi. Saya dah tahu. Tapi nak tahu nak peringkat tu memerlukan masa. Masa tu lah gini kena buat. Lepas tu kan gini tahu tak. Daripada minat gitulah kita akan jadi lebih lagi. Nak lebih lagi. Tambah-tambah lagi dengan orang kata feedback daripada customer. Customer kata yang sangat memberi semangat kat kita. Jadi macam kita ni, aku tak boleh ni bos takat 10 butir ni sehari. Bos takat 10 butir seminggu. Tak gerak lagu ni. Orang dah semakin semangat kita. So kita nak lebih lagi lah. Nak lebih tu lah memerlukan banyak pengorbanan tahu tak. Memerlukan cabaran. Itu yang you all patut tahu benda ni deh. Daripada minat tu, walaupun orang kata apa pun, orang kata letih lah aku tengok mu ni. Pagi petang siang malam buat. Duduk dalam bengkel je. Duduk tak gerak-gerak. Tahu tak? Dengan orang kata, dengan buat ni tak ada live lain apa semua. Sebabnya, saya kata rela lah. Saya rela diri saya untuk sekarang ni tahu tak? Sebab saya nak dapat impact yang jangka masa panjang. Saya nak benda ni meluas. Saya nak benda ni orang lebih lagi kenal. So bila orang nak lebih kenal, kita kena struggle lah. Permulaan ni memang kita kena struggle. Kena struggle benda ni. Bila nak struggle benda ni memang kata
Kena korbankan masa, kena korbankan tenaga, kena korbankan segala-galanya. Kena korbankan. Saya dulu memang berbeza lah dengan sekarang. Dulu saya banyak lepok, saya banyak kata hidup enjoy yang entah apa-apa. Tapi bila enjoy entah apa-apa tu, benda tu membuang masa dan tak ada impact, tahu tak? Impact yang habis duit. Itu yang saya dapat dulu, tahu tak? Impact yang habis duit. Duit tak ada. Tak ada. Tapi bila saya dah tukar, oh aku minat benda ni. So, minat benda ni, aku tak boleh nak buat saya saja gitu. Aku kena juga lebih lagi. Aku kena juga. Kena upgrade juga. Kena buat gini, kena buat gini, kena buat gini, kena buat gini. Itu yang permulaan. Bila kita buat bisnes, itu yang kita kena tahu tak? Daripada minat kita kena tahu minat kita. Minat kita buat apa. You all jangan tengok saya. Kalau tengok saya, oh aku tengok Norris ni, oh ni aku minat bakery lah. You all kena tahu diri you all tu minat apa. Contohnya you all minat menjahit. So you all jadikan benda tu hobi. Bila hobi, you all kena create something untuk nak upgrade, tahu tak? Bukan nanti kau setahun sekali. Bukan tunggu kata raya baru you all nak kaut benda tu. You all boleh kaut setiap hari, tahu tak? Keuntungan income you all boleh setiap hari. Tapi macam mana kita nak kaut keuntungan tu? You all kena tahu strategi tu. Kena tahu. Bukan kata, oh saya tahulah sebab mak saudara saya pun seorang tukar jahit juga. So, bila seorang tukar jahit ni, dia akan lebih, dia punya say naik ketika bulan puasa. Ketika nak raya. Itu dah naik mencanak-canak. Tapi bila bulan yang lain, je keri-keri. Sebab apa? Tak tahu macam mana nak kembangkan benda tu. Tak tahu. Tapi bila kita tahu cara yang betul, memang benda tu kata, wow, tiap-tiap bulan kot. Bukan setakat tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari aku dapat income. Tiap-tiap hari aku dapat customer. Daripada kata, sebab kita tahu benda tu. So, daripada minat tu lah yang membuatkan saya nak lebih lagi. Aku tak boleh nak berhenti sekat jalan. Aku tak boleh. So, you all faham tak? Yang pertama, macam mana kita nak buat bisnes adalah yang pertama adalah minat. So, siapa yang nak tahu yang kedua? Yang kedua, macam mana kita nak buat bisnes tu? Apa produk yang patut kita buat? Apa produk yang patut kita buat? So, yang kedua, daripada minat tu, sis di mana ni? Saya di Tanah Merah. Saya di Tanah Merah. Tapi di Tanah Merah hulu-hulu sikit. Tak apalah, it's okay. Lepas tu, yang kedua, lepas kita dah minat benda tu, kita kena tahu setiap apa yang kita buat tu ada masalah. Tahu tak? Masalahnya, okey. Cari masalah yang untuk diselesaikan benda tu. Cari masalah, tahu tak? Okey, kita buat bisnes kenapa? Macam saya buat bisnes kenapa? Sebab saya buat bisnes sebabnya saya nak keluar daripada ekonomi yang biasa-biasa. Saya nak keluar. Itu memang impian saya. Saya nak pergi shopping. Saya tak akan tengok harga dah. Itu memang impian saya. Tak tahulah impian you all sebab setiap orang impian lain-lain. Tapi bagi saya, itu impian saya. Sebab tu saya struggle untuk saya nak benda ni berkembang. Untuk saya nak, saya nak bidang ni daripada offline kepada online. Macam mana saya buat? Sebab tu lah saya menuntut ilmu. Saya banyak benda, tahu tak? Sebab apa saya nak keluar daripada kepompong ekonomi yang biasa-biasa. Saya tak nak dah bila kita kerah tenaga, bila kita orang nampak kita biasa-biasa, orang memandang hina tambah-tambah kita ni biasa-biasa. Pakai biasa-biasa, kehidupan biasa-biasa, kan? Kita tak tunjuk kita punya ni. Macam saya memang biasa-biasa. Biasa-biasa. Tu bau. Alah. Hak mana ni? Okey. Salam. Share ilmu. Salam. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Semoga dilimpahkan rezeki dari berbagai sudut yang tak terjangkau. Betul. Sebabnya,
Orang tanya saya, akak ni nak start lagu mana buat bisnes? Akak kena bermula daripada minat, tahu tak? Minat dan macam mana berkembangnya. Okey, permulaan saya buat bisnes ni daripada saya tak minat langsung dari bidang bakery ni. Tapi bila saya kata saya try juga, sebabnya saya daripada tak minat tu, saya bermulanya saya bidang bakery ni, saya hanya nak tolong kawan saya. Itu permulaan tu. Tahu tak? Permulaan bisnes saya ni adalah daripada nak tolong kawan saya. Sebabnya kawan saya ni memang dia susah, tahu tak? Susah dari segi apa? Dari segi ekonomi dia, tahu tak? Ekonomi dia sebab dia ada masalah family. So bila ada masalah family ni, saya ni tak sanggup dah tengok kawan kita ni dok sangat. Gitulah ibarat dia. Sedih, tahu tak? Sedih. Sebabnya saya tengok dia tu tak mampu nak beli pampers, tak mampu kata nak bagi susu yang cukup untuk anak dia. Tahu tak? Dia banyak celaru, tahu. Bila ada masalah keluarga ni, banyak pikiran dia ni kusuk. Bila kusuk, dia tak caur dah ke anak lah apa, tak caur dah, tahu tak? So bila tak caur gitu, saya pun nak selesaikan lah masalah dia. Ini yang saya nak masukkan nombor 2. Kita cari masalah untuk diselesaikan. Dan bila kata saya buat benda tu, saya selesaikan masalah, saya pergi. Masa permulaan tu saya tak buat lagi, mak saya buat dulu. Sebabnya memang bakery ni apa semua adalah daripada mak saya. So dia yang buat dulu. Saya just tolong bawa kek tu pergi jual. Tahu tak, dengan member saya pergi jual. Pergi 2 orang bawa 10 butir. Kau rasa? Memang tak berbaloi. Tapi kan kita, sebab kita niat kita nak tolong dia. Kita nak tolong dia. So bila kita niat kita nak tolong dia tu, rasa macam kita suka lah. Kita suka. Saya suka buat benda tu, tahu tak? Saya suka buat benda tu. Dan bila kata lama saya buat benda tu dan saya belajar sendiri, saya buat sendiri 100%, saya buat sendiri sebab mak saya dah tak training buat, sebabnya mak saya seorang guru. So bila guru ni dia letih, so saya pun ambil alih lah benda ni. Bila saya ambil alih benda ni, bila nak ambil alih bermulanya lah tu lah, nak ambil alih tu dah, ya Allah, Tuhan saja yang tahu tak? Saya nak permulaan saya tak tahu sebab saya zero, tak tahu apa-apa, tahu tak? Nak daftar SSM, nak buka akaun syarikat, tak tahu. Nak cucuk, nak injek kita kena injek kan untuk nak buat makanan ni, kena injek apa semua, nak deal dengan kesihatan apa semua, tahu tak? Seronok tengok bisnes ni. Saya nak buat bisnes, minat bakery, boleh buat kek, cookies, tapi tak reti nak marketing. Tak apa, nanti saya ajar. Okey, lepas tu kata saya cerita ni daripada kata bermulanya saya, tahu tak? Saya tak tahu apa-apa ni. Walaupun saya belajar dalam bidang bisnes, nak royaknya bila kita ni tak ada nothing dalam bidang kosong, tahu tak? Tak tahu. Hanya buat suka-suka. Tapi bila kita dah ambil alih bidang ni, kita kena buat betul-betul. So nak buat betul-betul ni, permulaan kena daftar SSM, kena buka akaun syarikat, kena buat, kena injek untuk kita punya kesihatan apa semua, kena pergi kursus, kena buat gini. Bila saya buat gitu, baru saya tahu tak? Lagu ni prosedur. You pergilah mana-mana jabatan, dia tak akan bagi tahu lagu ni, tahu tak? Tak akan. Sebabnya jabatan, contohnya jabatan Madi dia bagi tahulah prosedur dia. Masuk mak-mak gini. Hak tu bagi tahu dia. Kalau kita tanya dia, nak kena injek, tak tahu tu, awak kena gini dia ya. Tahu tak? Macam saya pergi tanya satu-satu. Madi saya pergi tanya, Fama saya pergi tanya, Rizda saya pergi tanya, Patani saya pergi tanya, tahu tak? Saya pergi tanya semua. Tahu tak? Sebabnya setiap apa ni jabatan yang saya bagi tahu ni, dia berbeza. Sebabnya daripada Fama tu, apa dia punya Fama ni, dia punya objektif dia punya skop kerja dia adalah apa? Fama
tahu tak. Madi ni untuk nak buat kajian. Dia lain pula. Lain-lain. Macam Rizda ni, dia bagi bantuan. Pertanian pun bagi bantuan. Dia lain-lain. Bukan kata, oh masuk gas itu tak semua dia nak proses. Tak. Kita kena link tahu tak. Link tu. Link ni. You all kena tahu benda ni. Kalau you all nak grow you all punya bisnes dalam bidang makanan ni, kena tahu benda ni. Sebagaimana saya pergi satu-satu jabatan. Saya daripada rasa malu, rasa takut. Tapi bila saya dah ada tanam minat dah dalam diri saya, rasa malu tu tak ada dah. Istilah malu tu kata ada tapi sikit je. Sebabnya kita dah minat. Kita dah dapat selesaikan masalah orang. So bila kita dapat selesaikan masalah orang ni, perasaan malu tu hilang. Hilang tahu tak? Lebih yakin lagi kita nak buat. Sebab kita tahu lagi banyak kata saya memberi, lagi banyak saya bagi tahu lagi mana banyak setelah saya online kan saya punya bisnes. Terlampau banyak masalah tahu tak? Terlampau banyak masalah. Masalah yang datang, yang PM saya, yang WhatsApp kek saya tak jadi. Macam mana nak jadi lembut? Itu masalah. Masalah yang saya cuba selesaikan masalah you all tahu tak? Cuba selesaikan. Bukan kata ikut mu lah, kek mu tak jadi, pergilah. Itu bukan saya, tahu tak? Orang tanya saya, 300 gram kena buat mana? Kalau orang PM, memang saya okey, gini, kena buat gini. Sebab saya nak membantu you all. Saya nak you all buat jadi molek. Saya nak cuba selesaikan masalah you all. Itu yang saya kata bila saya online kan saya punya bisnes, baru saya tahu betapa banyak, betapa ramainya orang ada masalah mengenai nak buat kek ini. Betapa ramai. Sebab itulah saya wujudkan grup PJJ. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab ini. Sebab macam apa tu? Syukri data ni bagi tahu. Okey, nak marketing ni. You all kena tahu, okey, you all pandai dah buat kek, you all pandai dah buat roti, you all pandai dah buat cookies. Tapi you all tak tahu macam mana you all nak marketkan you all punya business. Macam mana you all nak marketkan you all punya produk. You all tak tahu. Anak cikgu lah ni, hebat. Cikgu biasa. Ya. Tahu tak? You all tak tahu. Sebab itulah saya bila orang masuk saya punya PJJ, terutamanya PJJ expert, saya ajar step by step. Saya ajar. Saya coaching one by one. Sebab saya tahu dia akan select sinilah marketing ni. Marketing tak boleh nak lari dah. Dia akan select. Kalau you all tak tahu, tak pandai. Tak pandai, you all punya walaupun you all sehebat mana pun you all pandai buat kek, you all sehebat mana pun you all pandai buat cookies, tapi you all punya marketing you all tak pandai, memang you all punya sale drop. Memang you all punya kata business you all drop. Sebabnya macam mana orang nak membeli? Sebab orang tak nampak produk kita. Macam mana orang nak membeli? Macam mana orang nak rebut produk kita? Sedangkan kita tak buat marketing. Kita tak pandai buat marketing. Tak pandai. So, bila tak pandai lagu tu, memang drop lah. Sebagaimana yang berlaku kat saya sebelum ni. Sama juga berlaku kat saya sebelum ni. Tahu tak? Saya drop. Business saya drop. Bila drop ni, orang kata, betapa orang kata ujian yang Allah bagi kat saya memang sangat orang kata membuatkan saya ni hinanya aku. Aku buat bisnes ni bukan aku pergi curi, bukan aku buat bisnes ni bukan aku pergi merompak. Aku buat bisnes ni aku nak cari rezeki. Aku nak cari rezeki, aku nak cari orang kata kita nak keluar daripada kepompong yang biasa-biasa. Tapi orang memandang saya ni hina sangat. Sebab saya time tu saya drop sangat. Say saya drop. Saya tak boleh nak capai 10,000. Sedangkan saya punya, aku rasa aku dah cukup hebat dah. Aku rasa aku dah, orang kata dah buat bisnes ni dah okey dah. Tapi kenapa aku punya ni tak boleh nak pergi jauh? Kenapa aku punya income aku biasa je? Kenapa aku tak boleh nak capai 10,000 aku untuk 1 bulan? Kenapa aku tak boleh nak buat benda tu? Kenapa? Itu yang berlaku dekat bisnes saya, tahu tak?
Itu yang berlaku dekat bisnes saya, menyebabkan saya ni. Dan yang ketiga, menyebabkan saya pergi cari ilmu. Pergi cari ilmu. Sebab saya punya drop. Tahu tak? Saya punya bisnes saya down. Saya tak boleh nak pergi jauh. Sebab saya kata, bukan saya nak buat suka-suka je. Bila saya kata sebab saya nampak benda ni boleh pergi jauh. Tapi saya tak boleh nak pergi jauh. Saya nampak tapi saya tak boleh nak pergi. Sebab apa? Saya tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita pandai je orang kata menjual, tapi kita tak pandai nak marketkan benda tu. Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh tu, memang say drop lah. Memang say drop dan bisnes saya memang orang kata biasa-biasa lah. Tak sampai pun orang kata 5,000 tu tak sampai. 3-4 ribu lah tahu tak sebulan. 3-4 ribu. Satu bulan. Tapi sedangkan saya ni rasa, aku rasa aku banyak dah. Tapi kenapa aku tak boleh benda ni tahu tak? Sebab saya tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, macam mana kita nak grow? Macam mana kita nak pergi lebih jauh? Sebab kita tak ada orang yang boleh guide kita. Kita tak ada. Sedangkan kita ngaji dulu, pergi sekolah dulu pun ada cikgu, ada guru. So kita nak buat bisnes pun kena ada guru. Kena wajib ada guru. Ada orang yang boleh guide kita. Kalau tak ada orang yang boleh guide kita, memang kita buat pun nak berpandu kat siapa? Kita ni nak berpandu kat siapa? Kita tak ada orang yang boleh bagi orang kata, awak buat gini, salah ni awak gini ni. Siapa yang nak oyak kita? Siapa dia nak oyak kita? Siapa nak bagi tahu kat kita? Siapa nak bagi tahu? Saudara kita memang dok lah. Sebab dia pun tak tahu. Jira-jira kita memang tak juga. Member kita nak jatuhkan kita. Nak menjatuhkan kita. Sebab itulah saya ambil kata, saya pergi juga cari ilmu. Gana-gana pun aku nak pergi juga cari ilmu. Sebabnya aku nak tahu lagu mana orang buat. Aku nak tahu macam mana dunia bisnes online yang sebenar. Yang sebenar-sebenarnya. Tahu tak? Yang ramai orang tak tahu. Sedangkan benda ni dah kata kita dunia tahun 2020. So bila tahun dunia sekarang ni tahun 2020, memang everything online. So bila everything online, you kena tahu online ni lagu mana. Jalan yang mana, lagu mana online ni. Bukan kata gipo, okey belilah produk aku. Memang dok lah orang tak akan beli dan orang tak akan suka kita. Tak akan. Tahu tak? Belum ni saya gitulah. Sebab saya tak ada ilmu. Tapi bila saya pergi cari ilmu, saya ada mentor betul, saya ada circle yang betul. Saya nampak peningkatan saya punya bisnes saja daripada 5 angka jadi 6 angka. Dan insya-Allah tahun ni saya nak genggam 1 juta pertama saya. Itu memang impian terbesar saya untuk tahun ni. Impian terbesar saya 1 juta, tahu tak? 1 juta pertama saya. Walaupun saya ni tak ada apa-apa, kosong. Saya bukan bidang kulineri, bukan. Tapi bila saya nampak, okey aku kena buat gini sebab aku kena ada ilmu, kena cari ilmu. Sebab ilmu ni lah yang merubah segala-galanya. Ilmu lah yang merubah kehidupan kita. Ilmu lah yang merubah kata bisnes kita. Daripada bisnes kita yang biasa-biasa, macam saya. Bisnes saya yang biasa-biasa. Saya hanya run bisnes saya sore-sore sahaja. Tapi bila saya dah ada ilmu, mentor saya kata, awak tak boleh buat sore. Awak kena ada juga team. Awak wajib kena ada team. Sebabnya awak nak grow. Awak nak lebih lagi. So bila awak nak lebih lagi, awak kena ada team. Memang wajib kena ada team. Sebab awak tak mampu nak buat sore. Dah terbukti lah. Memang saya tak mampu nak buat sore. Saya tak mampu. Dan sekarang alhamdulillah saya dah ada team dah. Saya dah ada team. Saya pun rasa macam betul kah kau team? Betul lah. Sebab dulu saya buat sore je. Saya buat sore, tahu tak? Saya gila kuasa kata. Gila kuasa. Nak kata nak buat semua. Tapi last saya tak dapat ke sekarang. Sebabnya saya buat semua yang di kendo tak dapat yang dikejar berciciran. Bila kita nak buat semua, kita tak mampu, tahu tak? Tak mampu. Kita hanya kata hak limit tu je. So sampai bila? Sampai bila kita nak hak limit tu? Tapi bila saya dah ada team, boleh naik sikit.
Tahu tak? Sebabnya tim tu pembawa rezeki. Bila tim pembawa rezeki, memang saya punya sale pun orang kata naik lah. Alhamdulillah lah saya naik. Tahu tak? Ha. Itu yang saya buat, tahu tak? Dan bila orang kata, nak buat kan, bisnes ni, itulah saya ya. Daripada minat lah tak? Minat. You all kena ada minat. Minat tak kira lah. Minat ke dia pun. Minat. Lepas tu you all kena cari. You all kena cari masalah tu. Masalah apa? You all kena buat. Tahu tak? Masalah tu lah yang boleh kita selesaikan. Masalah tu lah yang memang ramai you all memang tak nampak. Saya nampak sebab saya yang buat. Saya yang create PJJ tu. Bila saya create PJJ tu, memang banyak sangat masalah dan orang kata Alhamdulillah. Bila orang yang masuk PJJ dapat selesaikan masalah itu. Dapat selesaikan masalah itu. Itu yang memang saya nak benda tu. Saya nak. Bila ada masalah, saya selesaikan. Ada masalah, saya cuba selesaikan benda tu. Saya buat yang sehabis baik. Apa yang ilmu yang saya ada, daripada hasil saya bermentorkan guru yang betul, dengan pengalaman saya, ditambah pula pengalaman saya, InsyaAllah lah benda tu, you all follow je, ikut je through the process. InsyaAllah you akan nampak impact dia tu sebagaimana saya dapat. Sebagaimana saya dapat impact dia tu. Tapi kena sabar lah. Kena banyak bersabar. Buat bisnes ni kena banyak sangat bersabar. Banyak sangat. Dugaan terlampau banyak. So kena banyak bersabar. Terutamanya orang sekeliling kita tu. Orang sekeliling kita. Memang kena struggle. Kena kata, kena banyak bersabar. Itu yang bila saya coaching, saya kena sabar. 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 Tahu tak? Bila kita sabar ni, insya-Allah, orang yang sabar ni selalu menang. Akan menang. Orang yang sabar, dia akan menang. Saya pun minat juga buat kek dan cookies, tapi tak pandai nak buat marketing. Buat kek pun time orang order je. Dia marketing lagi ni. You all, okay. Marketing ni, macam saya buat juga offline, saya buat juga online. Kita kena tak ingat lagi dah. Buat bisnes ni, dia ada offline, dia ada online. Offline ni, okay, contohnya kita pergi menjual. Sebab kita nak tambah lagi, tahu tak? Macam saya isi benda tu. Tak ada, saya isi benda tu. Kalau cukup dah. Tapi tak, saya nak tambah lebih lagi. So, saya duduk rumah pun saja juga baik. Saya pergi, kata tambah care benda tu. Tambahkan sale, tambahkan pendapatan. Tahu tak? Sebab tu lah you all tengok saya setiap hari saya akan keluar. Sebabnya saya nak tambah ke benda tu. Bila nak tambah, kita keluar. Dalam masa sama ada juga order. Order tu tak boleh nak lagi dah. Memang ada order. Order tu tak boleh nak lagi dah. Memang ada. Tapi kita kena tahulah macam mana kita nak online kita punya bisnes. Nak cara online kita kena tahu macam mana kita nak online kan kita punya bisnes. Mana? Allah. Duduk atas bukit pada lain. Ada. 4G sini weh. Sini ah. Bagaimana? Sini. Belakang. Jatuh kat atas bukit ni weh. Kat atas bukit ni. Tak pandai nak marketing sebab kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu tau tak pandai nak marketing. Nak marketing lagu mana? You all pergi post dekat you all punya Facebook personal. Memang krik-krik lah. Krik-krik. Sebab Facebook personal tu bukan tempat yang betul tau tak. Namanya gawemu pikah. Hei. Tu. Tak minat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 belah orang. Belah orang weh. Duduk saja gini. Ni nak bagi kat tanda. Tengok.
Dia kena buat pokok tu nak masuk tandas nak bayar, nak masuk tandas nak bayar. You all kena tahu deh. You all kena tahu. Okey, kita nak buat bisnes ni. Bila kita nak buat bisnes, nak online kan kita punya bisnes. Apa tu? You all clear ke saya punya live? Clear tak? You all clear ke tak saya punya live? Sebabnya saya duduk atas bukit ni. Duduk atas bukit. Saya takut tak clear. Saya duduk papa. Tak clear. Saya sialah, nyanyo lah. No. You all kena tahu, okey, bila you all nak buat online ni gebio online ni. Online ni kita nak buat biar orang lebih tahu lagi. Lebih tahu lagi bisnes kita ni. You all tak nak ke bisnes you all tu lebih orang tahu lagi? You all nak tambah customer. Ke you all nak regular customer saja? You all nak yang mana? Bila kita nak buat online ni, macam saya. Okey, saya tak bagi tahu orang lain lah, saya contoh saya, okey. Bila saya bila saya offline bagi saya dah okey dah bagi saya. Sebab saya penjual kek jalanan. So bila saya pergi banyak tempat, dah bagi saya dah okey dah. Tapi bagi saya dah okey. Tapi macam mana saya nak kira gapo tu senyum-senyum. Senyum. Bagi kata bila saya offline ni hanya tempat je saya pergi je. Tapi bila saya nak lebih orang tahu lagi. Bila saya nak lebih orang tahu lagi, saya kena online kan. Tapi saya nak online kan tu, kita kata saya kena tahu cara yang betul macam mana saya nak online kan saya punya bisnes. Macam mana? Okey, yang pertama you all kena buat page. Itu yang wajib you all kena buat. Page, Facebook page. Facebook page tu sangat senang je. You all pergi lah dekat Google ada. Pergi klik situ. Pergi tengok situ. Kita tengok situ lah nak buatnya. So you all pergi, you all buat dulu Facebook page. Tahu tak? Sebab Facebook page tu adalah betul-betul rumah kita. Rumah kita. Sebab kita buat bisnes ke? So bila kita buat bisnes ni, itu yang pertama, cara yang pertama. Sebab kita dah ada produk. So tapi kita tak tahu nak marketing. Itu cara dia. Itu cara dia. Noris pergi hantar kek ke? Yalah. Biasa dah saya pagi-pagi gini lah. Santai-santai gini. Jangan kita. Clear. Pergi hantar kek mana tu? Saya duduk tanah merah ni. Saya duduk di tanah merah. Wih, duduk tutup kapak. Ni. Clear. Sebabnya saya duduk atas bukit ni biasalah ke. So you all kena tahu. You all kena tahu cara nak buat Facebook page. Itu yang you all kena tahu. Sebab itulah tempat dia, tempat yang sebenar-benarnya. Tempat dia. Tahu tak? Bukan gigi post dekat Facebook personal. Facebook personal tu, you all pergi tengoklah perbandingan Facebook personal dengan Facebook page. Lagu mana? Dia punya corak dia pun lain dah. You all pergilah tengok. You all tengok. You all tengok. Nak buat macam mana FB page? Oh, senang je. You all pergi kat setting tu, ada kat bawah tu. Pergi tengok kat setting. Tapi tak boleh buat. Tak boleh buat dengan telefon. Tak boleh buat dengan telefon. Tak boleh buat dengan Facebook page ni. Nak buat Facebook page ni, kita nak marketing. You all kena buat marketing. So bila you all nak buat marketing ni, you all kena kena buat dekat laptop, tahu tak? You all kena buat laptop. Nak buat Facebook page ni, dia lain Facebook personal ni. You all boleh buat dekat telefon boleh. Tapi kalau you all nak buat Facebook page ni, tak kira lah you all buat kat rumah. You all kena juga, tahu tak? Sebabnya sampai bila you all nak lagu tu? Sampai bila you all nak buat biasa-biasa? Sampai bila? At least kata hari ni 10, esok 11 pula, lusa 12. Gitu. So you all pergi, kata ada laptop tu, molek lah. You all boleh buat. Ada laptop, ada PC, boleh buat. Kalau tak ada gak pergi kat CC. Metanya. Metah je you all buat benda tu, tahu tak? Senang je. Tapi yang penting you all kena ada logo dan brand.
Logo dan brand. Itu yang penting. Kena ada dua tu. Logo dan brand. Alhamdulillah. Jangan duk kosong je. Tak syok lah you all. Rumah you all kosong. Tak ada perabot. Tak ada kursi makan. Tak ada belakang. You all rasa lagu mana? Kosong ke? Gitulah juga. Sebabnya Facebook page ni adalah rumah kita. So, hiasilah rumah kita ni dengan macam-macam benda. Macam-macam benda you all boleh letak, tahu tak? You all boleh letak. Itu yang tak pandai buat page. Tu asalnya. Bila tak pandai, okey, permulaan you all tak pandai dah nak buat page. Lepas tu yang kedua, you all tak pandai nak naikkan follower. Tahu tak? Tak pandai nak post gap dia, tak post pula. Tak buat go tu, tak buat go ni, lah saja belakang. Lah saja. Lah saja. Panas sini nak duduk situ Kita duduk bawah sikit. Turun bukit sikit. Turun bukit sikit. Sini. Kita boleh luar, tahu tak? Sebabnya tengok orang gila kau yang dekat jasa orang. Okey. You all kena ke? You all kena juga buat Facebook page tu kena buat deh. Facebook page tu kena buat, tapi tak boleh buat kat telefon tak boleh. You all kena pergi buat kat laptop ataupun PC ke komputer ke. Boleh lah. Kalau pergi kat CC tu boleh lah. Pergi buat kat CC. Jangan dia tanya tu kat CC tu saya nak buat page lagu mana. Memang dia tak akan buat lah. Dia tak akan buat. Kita kena buat sendiri. Logo and brand macam stiker tu ke? Tak. Lain. Logo dengan brand tu lain. Lain deh. Lain. Dia kena buat. Brand kita tu. Brand tu you kena buat satu atau dua patah perkataan sahaja. Senang lah. Nanti orang nak search pun senang. Ada nama kita tu je. Ni gak nak cari mana? Banyak lajak ni. Payah juga gitu. Payah. You kena cari brand tu yang kata yang tak ada. You search. Contohnya you dah dapat dah brand tu, okay? Nama brand tu you dah dapat dah. Okay. You pergi search. Search tu ada tak nama brand tu? Kalau tak ada, boleh lah. Gitu. Gitulah. You pergi. Okay, contohnya brand Norris ni, okay? You pergi search dekat atas tu, okay? Okay, ada macam apa dia panggil tu? Kantor tu, okay? Kantor tu. You pergi tengok tu, search tu you tengok Norris. Norris tu you pergi klik, pergi tengok tulis Norris itu tu, you tengok. Lepas tu you klik. Tengok ada tak nama Norris yang lain. Kita tengoklah contoh gitu, tahu tak? Sebabnya brand ni sangat memainkan peranan. Sebabnya nanti untuk kita nak untuk buat bisnes ni untuk jangka masa panjang. So bila nak buat bisnes untuk jangka masa panjang, memang kata orang senang lah. Orang senang nak cari kita ni. Senang. Ni kat nama juta-juta. Nama pun balik le lidah. Lagu mana orang nak sebut nama kita? Payah. Last krik-krik. Last krik-krik lah. Macam yang saya punya belum ni. Krik-krik. Tapi bila kita tahu, bila saya start buat page, saya buat page 1 hari bulan 4, tahu tak? Saya buat page 1 hari bulan 4 2019. Yuk kira lah sendiri berapa bulan dah. Dan bila tak sampai setahun saya buat benda tu, saya nampak lah follower saya meningkat. Saya punya engagement saya punya tu kena belajar lah. Saya punya kata banyak benda, tahu tak? Banyak benda yang berlaku yang tak pernah saya buat berlaku. Yang kata benda yang tak pernah kita buat akan dapat. Benda yang tak pernah kita dapat. Macam saya tak pernah pun. Tak ada pun buat gini, tak ada sebelum ni. Tapi bila saya dah berubah, saya ubah benda tu. Saya kata buat page, saya buat live apa semua. Saya dapat banyak benda, saya dapat, tahu tak? Banyak benda, antaranya orang sentiasa PM, orang sentiasa WhatsApp.
Duk kata ke apa dah? Masalah tu, masalah ni, nak go tu, nak go ni. Macam saya ni supermarket lah. Supermarket nak belaka. Supermarket nak belaka. Contoh dia tu. Contoh saya bagi dah lah. Contohnya you pergi search dekat atas tu. You pergi search dekat atas. Ada tak nama Norris? Nama Norris yang lain. Gitulah contoh dia. Kalau you all nak buat brand. Kalau you all tak nak. You all nak ditakut yang lama. Aku tak say page. Aku tak say buat ke dia. Aku nak buat team modal. It's up to you lah. Orang tidak boleh. Kata orang hanya boleh bagi tahu je. Macam saya boleh bagi tahu dekat you all. Tapi you all yang bertindak. You all yang ambil tindakan tu. Orang lain tidak boleh nak merubah kehidupan you all. Melainkan diri kita sendiri. Orang lain tak boleh. Kita yang kena ambil take action benda tu. Okeylah, saya rasa setakat tu untuk hari ni. Semoga benda apa yang saya bagi tahu bermanfaat dekat you all. Dan tak salah you all share dekat orang lain juga. Semoga orang lain pun bermanfaat juga. Supaya buat bisnes ni sangat syok, sangat best, sangat enjoy bila kita tahu macam mana cara nak buat marketing ataupun nak buat bisnes dengan cara yang betul supaya orang sentiasa PM, orang sentiasa WhatsApp. Bila orang you all tak nak ke? Bila orang ni PM WhatsApp bertalu-talu masuk, tahu tak? Banyak sangat masuk. You all rasa lagu mana? Rasa tertentu rasa aku nak reply yang mana ni? Aku nak reply yang mana ni? Tahu tak? Betapa bestnya kalau berlaku orang kata perubahan yang macam itu. Sangat best. Best dengar sis kecik hari-hari mesti nak tengok. Wow, thank you. Thank you Orsha Homemade. Boleh nak kecek kalau saya kan nak bercakap ni tak habis tahu tak. Siapa dia nak tengok saya punya live, siapa dia nak start buat live kan. Siapa dia nak start buat live, you all boleh tengok live saya masa mula-mula macam mana saya buat. Berbeza dengan yang sekarang. Berbeza. Ya, pakai sini. Terima kasih. Nah situ. Mungkin ada 1 2 3 4 5 dan 7 orang. Saat ni 11 orang, di 7 orang. Woi, 18 orang. Banyak. Terima kasih Nori. Okeylah, saya nak end live dah. Jangan lupa live saya petang nanti. Sebabnya setiap hari you all kena alert lah saya punya live. Pukul 9.30 dan 5.30 petang. Kalau ada perubahan, saya ataupun tim saya akan announce lah dekat page. Saya buat live pukul berapa. Sebabnya kalau nak buat biskut tu, saya atas permintaan you all yang ramai suruh saya buat live malam. So insyaAllah saya akan buat live malam lah. Saya akan buat live malam. Saya nak tunjuk banyak benda, step-step untuk nak buat biskut. Semoga apa yang saya nak bagi bermanfaat dekat you all. Dan you all boleh ambil benda tu untuk jana income, side income. Ikut tu you all lah. Ikut you all lah. Sebabnya ilmu apa yang saya bagi berdasarkan pengalaman saya dah halalkan dah. You all ambil benda tu, you all praktiskan dalam kehidupan you all ataupun bisnes you all. You all jangan percaya saya. Permulaan jangan percaya saya, tapi you all buat je, you all nampak hasil dia macam mana, impact dia macam mana, you all nampak benda tu. Kalau you all tak nampak, you all kena buat lagi. Jangan give up, jangan putus asa, jangan jangan putus asa. Pedulikan apa orang kata is okay. Pedulikan apa orang kata. Sebab orang kata tu pembakar semangat untuk kita nak move on, untuk kita nak maju lebih lagi, untuk kita nak bangkit, untuk kita nak keluar daripada kepompong ekonomi yang biasa-biasa. Kita nak keluar, kita nak biar ekonomi kita lebih lagi. Itu memang impian saya. Memang itu yang saya nak. Dan biarlah orang kata tak tidur ke, tak ni ke, saya tidur. Sak bimbel saya tidur cukup. Saya tidur cukup. Cuma kalau sehari ni memang saya tak tidur lah. Saya tak tidur sebab banyak benda saya nak buat. Tak apalah. Saya letih sekarang untuk saya nak enjoy selepas ini. InsyaAllah kita buat, kita dapat. Kalau kita tak buat, memang kita tak akan dapat. Okeylah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.